مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita terus sambung kitab kita Qalbun Salim ke surat 29. Enam perkara menuju ke syurga. Ulang sikit. Sayyidina Ali bin Abi Talib memberi petunjuk 6 perkara yang membawa kita ke syurga. Yang pertama, dia mengenal Allah lalu dia taat. Yang kedua, dia kenal siapa itu syaitan lalu dia menderhakai, yakni melindakkan, melawan, tidak mengikut telunjuk. Yang ketiga, dia mengenal kebenaran lalu dia mengikutinya. Yang keempat, dia mengenal kebatilan lalu dia menjaga diri daripadanya. Dan yang kelima, dia mengenal dunia itu apa dengan sesungguhnya lalu dia menolak dunia. Dia yang keenam, dia mengenal akhirat lalu dia mencarinya. Ihya ulumuddin. Baik, itu yang kita tinggalkan dahulu. Baik, kita sambung lagi perbahasan kita tentang ayat Allah. Tajuk apa kita ni? Tajuk cara mensyukuri nikmat mata. Mengajar kelakuan adab yang baik, memberitahu, menakutkan. Kita masih lagi sambung menakutkan ni. Innallaha khabirum bima yasna'un. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dia kerjakan, yakni batin dan zahir. Allah tahu semua. Dan dalam ayat ini Allah nak menakutkan hambanya ataupun memberi ancaman kepada hambanya dengan yang pertama, kalau kita buat baik maka Allah akan membalasnya dengan pahala dan syurga. Kalau kita berbuat jahat maka Allah akan membalasnya dengan seksa api neraka. Kemudian Allah berfirman lagi, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan pandangan mata seseorang, iaitu mata itu mencuri-curi pandang kepada yang haram, serta mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati, sama ada keinginan untuk mengerjakan kebaikan atau keburukan. Ghafir ayat ke-19. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui khainatan a'yun, pengkhianatan mata. Pengkhianatan mata ni maknanya apa dia? Mata ni tujuan Allah suruh tengok benda-benda baik. Tengok benda-benda, bila tengok sesuatu ingat kekuasaan Allah, ingat kebesaran Allah. Khainatal a'yun, pengkhianatan mata, yakni dia tidak melakukan yang sepatutnya mata tu perbuat. Yang ini dia melihat perkara yang haram. Wama tukhfis sudur, dan apa yang ada di dalam sudur, yakni dalam hati. Daripada Sayyidina Huzaifah Al-Yamani berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis, faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ma ibadatin tasurruh. Sesungguhnya innan nazara ila mahasin, sesungguhnya melihat kepada tempat yang mahasin, yang baik-baik, yang elok. Al mar'ati sahmun, yang ada pada tubuh perempuan.
masmumun min sihami iblis, adalah seperti anak panah. Masmumun, anak panah, min sihami iblis, daripada anak panah beracun, daripada anak panah iblis, kerana sangat cepat ianya membinasakan. Anak panah sahmun, siham, dia terus pergi, dia cepat. Sesiapa yang meninggalkannya, faman tarakaha adzaqahu Allah ta'ma ibadatin tasurruhu, yakni kerana takut kerana Allah, dia tinggal kerana takut kerana Allah, Allah akan merasakan baginya kemanisan ibadah. Adzaqahu Allah ta'ma ibadatin tasurruhu, Allah akan merasakan baginya kemanisan ibadat dan kepadanya mengembirakan. Perkara ibadat itu terasa manis dan mengembirakan. Makna apa dia? Rahsia nak khusyuk semayang, rahsia nak sedap dalam ibadat, nak merasa halawatun, kemanisan itu, jaga mata. Rahsianya pada penjagaan mata. Kalau mata duk sedap tengok cerita Hindustan gelek-gelek tu, atau cerita Korea tu, macam-macam lah sekarang ni kan. Ataupun tak tengok cerita tu pun, yang masuk dalam WhatsApp ni macam-macam ada ni. Macam-macam yang ada ni. Kalau tak bertapis, lepas tu seronok pula kita tengoknya. Maka kita akan, Allah tarik kemanisan ibadat, ataupun rasa seronok, gembira, berlama-lama dalam ibadat. Jadi tanya diri sendirilah, kita semayang ni rasa sedap ke tidak? Kita duduk sujud lama ke Tuhan ni, rasa suka ke tidak? Duduk mengaji lama-lama ni rasa seronok ke macam mana? Ada ke tidak rasa tu? Kalau tak ada, maknanya apa dia? Masalah di mata kita. Suka memandang. Kalau orang dulu, kalau nak memandang ni, kena mengintai dulu tak? Kena tebuk lubang dulu tak? Kena mengintai orang anak darah mandi apa semua tak? Payah. Sekarang mudah, dalam telefon semua ada. Tak payah nak mengintai dah. Tak payah nak menyusah ke diri dah, panjat tu panjat ni, tak payah dah. Kalau sekarang telefon saja. Baik. Jadi dengan sebab mudahnya benda tu lalu di telefon kita, maka sebenarnya kita menghadapi satu kepayahan sebenarnya. Kalau orang dulu payah nak buat, kita ni senang nak buat, senang nak melihat. Jadi sebenarnya bagi itu sangat payah untuk kita menjaga. Tetapi orang yang dapat menjaga dalam suasana yang payah ni, makna dalam bahasa mudah, dalam fitnah dajjal yang berleluasa. Kita duk bimbang dajjal. Nabi kata kurang anak jaga anak perempuan, jaga isteri daripada keluar rumah. Fitnah dajjal ni kuat. Dajjal itu akan masuk setiap kampung, setiap rumah. Kita adakah kena maksudkan dajjal tu sosok dajjal sebiji seorang tu? Tidak, tak mesti macam tu. Dia banyak tamsilan di situ. Dajjal tu dah masuk dalam rumah kita. Boleh jadi kita bawa ke mana-mana benda tu. Boleh jadi hak tu. Jadi kena memahami penafsiran fitnah akhir zaman ini sesuatu yang sangat dahsyat, yang susah nak dijaga, nak dikawal. Nabi bagi tamsilan, ikat anak perempuan, ikat isteri-isteri kamu daripada keluar rumah. Makna ikat tu bukan suruh ikat di tiang. Jangan bagi keluar rumah tu dengan erti kata zahir semata-mata. Makna kena jaga sungguh-sungguh. Sebab dia payah nak dijaga. Kalau biar, dia akan terlepas. Baik. Jadi dalam hal nak menjaga pandangan mata, ia berkait dengan kemanisan ibadat. Baik. Menurut Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin, sebelum tu nota kaki 60 ni mana 60? Huzaifah Al-Yamani. Siapa Huzaifah Al-Yamani? Seorang sahabat Nabi yang dikenal sebagai pemegang rahsia Rasulullah. Huzaifah Al-Yamani dilahirkan di Madinah, ikut serta hampir setiap peperangan kecuali perang Badar, perang yang pertama itulah. Sangat tahu rahsia orang munafik di Madinah. Sayyidina Umar hanya akan mensolatkan jenazah apabila Huzaifah ada sama.
Ini keutamaan sahabat yang bernama Huzaifah, sehingga diakui oleh sahabat yang lain. Wafat di Madain pada tahun 35 Hijrah ataupun 34, 40 hari setelah wafatnya Sayyidina Uthman bin Affan Asy-Syahid. Baik, tahu kan Sayyidina Uthman mati macam mana? Kena tikam di belakang. Orang terjun daripada atap, tebuk atap, tu tikam kat belakang. Sayyidina Uthman kena macam tu. Baik, ketika dia sedang mengaji, Sayyidina Uthman tahu ke dia nak kena bunuh tu? Dia tahu dah. Kita cerita bab Bushra kan, ingat tak? Berita gembira, orang soleh ni Allah khabarkan berita gembira bahawa mereka hampir dekat dengan itu, dengan ini. Ada khabar, ada pemberitahuan awal. Sayyidina Uthman sudah diberitahu oleh makhluk Allah, malaikat ke apa ke, dia sudah maklum bahawa usianya akan tamat bila-bila. Sebab tu dia tak keluar rumah, dia tak pergi melawan, dia tidak lari. Dia dah tahu dah. Dia duduk, dia mengaji, dia buat ibadat. Dan seperti mana yang saya pernah sebut juga, cerita macam seperti Imam Malik. Imam Malik ni dekat nak meninggal, tak pergi mana dah, tak buat mengaji dah, tak ada buat buka kelas, tak ada, duduk dalam bilik je, duduk dalam rumah, beruzlah dia dengan Allah. 20 hari ke 2 minggu, saya tak ingat, 20 hari tak silap. Dia dapat khabar lah, dia dapat khabar tu, dia tahu apa dah, dia buat ibadat. Ini jadi maknanya hamba-hamba Allah yang soleh ni Allah bagi tahu awal. Kita ni takut terkejut, maknanya kita tak berapa soleh lagi lah tu. Ataupun yang lebih kurang dengan orang soleh tadi, banduan-banduan penjara. Dia tahu bila dia nak mati. Kurang-kurang hak tahu bila mati ni bonus bagi dia. Baik. 61. Kemanisan ibadat. Imam Ghazali sebut dalam Muqaddimah Minhajul Abidin, menyatakan bahawa ibadat adalah buah ataupun hasil daripada ilmu. Maknanya apa dia? Ilmu dulu, baru ibadat ataupun amal. Ilmu, buahnya amal. Faedah daripada umur. Faedah, maknanya kalau umur yang panjang, ada usia, manfaat pada umur itu pada banyaknya ibadah. Hasil jerih payah hamba-hamba Allah yang kuat. Mujahadah hamba-hamba Allah. Hamba Allah ni hak betul-betul taat ni kan banyak ibadat dia. Banyak rakaat solatnya, lama rokok sujudnya, lama mengajinya. Kena letak minyak pelincir lah tu. Sekali buka, sekali bunyi. Kena letak minyak tu. Minyak pelincir. Barang berharga daripada awliya illah, harta berharga kekasih Allah. Ibadatnya kekasih Allah ni suatu harga, suatu barang berharga. Sebab dia kekasih Allah. Bila dia rokok, dia sujud, dia buat apa tu, nilai dia tinggi. Beruntung kita bila kita dapat duduk bersama dengan waliullah ni. Beruntung kalau kita dapat duduk dengan waliullah, duduk sekali dengan dia, duduk ibadat dengan dia, duduk berbuah, tak apa dah. Apatah lagi kalau berdoa bersama dengan dia. Apa cara mudah nak duduk dengan kasih Allah ni? Cara paling mudah nak duduk dengan kasih Allah, mari solat berjemaah. Lampu kata tak tutup. Lampu kata tak tutup. Ya ke tak tutup? Maybe. Maybe saya ni automatik lah. Paling mahal dah tu. Sekejap. Okey. Imam Ghazali sebut ibadat itu barang berharga bagi awliya illah. Bukan bagi, daripada awliya illah. Maknanya ada pula gelar ketiga.
Cucu. Nah ni benda ni mahal sikit. Barang berharga daripada aulia illah. Bila para kekasih Allah dia beribadat, dia tak sama dengan kita orang awam ni. Sujud mereka dengan kadar kenal Tuhan. Sujud kita banyak lalai. Tak sama dah. 1000 rakaat kita dengan 2 rakaat dia pun tak mungkin sama. Tak pernah sama. Beza. Sebab tu mahal nilaian ibadat kekasih Allah. Sebab dia semayang dalam keadaan kenal Tuhan, mengadap betul-betul. Kita banyak nak pelepah lagi. Takut berdosa je kita ni. Nah, tu tak sama dah. Jadi kalau ibadat para wali ni, kita dapat tumpang sikit sebanyak daripada doa pun tak apa dah. Doa mereka paling mudah solat berjemaah. Berdoa tu biar 40 orang cukup. Maknanya kan Nabi sebut kan, 40 orang tu ada seorang kan. Siapa-siapa tak tahulah, rahsia Tuhan lah tu. Tapi kita berdoa sampai subuh cukup 40. Sampai maghrib cukup 40. 2 kali sempat. Hak ni cukup 40. Tak cukup ni, sekelas tak cukup ke ni. Ni sekelas ni. Ada 20. 5 10 15 20 perempuan 25. Tak cukup lagi 40 15 orang nak jumpa lagi. Ada dua apa? Ada 20 ada 22. Jaga takut nasi ambil kucing bahagian jaga nasi. Baru 25 30 orang. Nah, tak cukup lagi 40. Payah nak jumpa 40 rupanya. Payah nak jumpa 40 ni. Dapat hari Jumaat insya-Allah hari Jumaat mudah-mudahan. Nah, doa 40 orang ada kekasih Allah di situ, Tuhan makbul. Itu hadis Nabi kan. Jadi kurang-kurangnya kita ambil kat situ, tumpang di situ. Baik. Tapi kalau kita dapat jumpa tok guru hak betul soleh, kita boleh kata wali lah ya. Jangan lepaskan khidmat dengan dia. Jaga dia punya keperluan dia. Tengok macam Abu Hurairah atau para sahabat yang menghadam khidmat pada Nabi, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, orang-orang soleh. Mereka ni tidaklah macam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali jahat jadi pemimpin, tidak. Tapi mereka dekat dengan Nabi, dengan Nabi, mereka ada keberkatan yang tersendiri. Dia ada tanggungjawab dia lain. Kalau semua nak jadi pemimpin tak boleh juga. Sahabat-sahabat Nabi ada bahagian mengajar, ada bahagian berdoa, ada bahagian suap makan. Dia ada bahagian masing-masing. Baik. Jadi barang berharga daripada aulia Allah ibadat ni. Sebab apa? Sebab apa? Mahal ibadat mereka, nilai dia tinggi. Jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa betul-betul takut pada Allah, betul-betul ngikut pada Allah ni, ikut buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang, maka dia akan banyak beribadat. Jalan ibadat. Ibadat ini jalan bagi orang takwa. Balasan untuk orang-orang yang luhur, orang yang murni hatinya, luhur, tulus, murni, kan, itu bahasa dia kan. Maknanya betul-betul lurus hatinya kepada Allah, maka dia nak balas balik budi, balas balik apa yang Allah beri kepada dia dengan jalan ibadat, taat balik pada Allah. Allah dah bagi nikmat itu dan ini. Jadi orang yang tulus hati dia, dia merasa bersyukur. Tujuan orang yang memiliki tujuan mulia, ibadat ini tujuan bagi orang yang ada tujuan. Tujuan kita ke mana? Kalau nak ke syurga pun kena ibadat. Kalau nak selamat dunia akhirat pun kena banyak ibadat, makna kena taat. Kalau kita guna ayat tasawuf nak dapat keridhaan Allah pun kena guna jalan ibadat, ketaatan. Baik. Petanda orang yang mulia. Ni pun kena juga ni. Tanda bagi orang mulia apa dia? Banyak ibadat dia. Kalau assalamualaikum terus keluar ni, kuranglah sikit. Bukan tak mulia, kuranglah. Ataupun orang lain sembahyang sunat, kita pun cabut lain naik motor terus. Padahal bukan nak kalut ke mana pun, tapi ramai macam tu kan. Lepas habis doa dengan imam, orang lain terekam nak pergi sembahyang sunat,
dia terekam cari kasut, cari selipar, cari kasut, nak balik. Orang lain tunggu ustaz nak mengajar, dia cabut balik. Dah dia selisih dengan ustaz je tu, selisih dengan ustaz dah tangga tu. Selisih dengan ustaz dah naik, dia nak turun. Balik je. Ni orang yang tak dapat. Dia tak dapat. Sebab benda ni Allah bagi sebenarnya. Baik. Dia dapat hak sembahyang Jumaat tadilah. Tapi ibadat yang lebih mahal lagi dia tak dapat. Sebab kita kita maklum, kita mengaji ni, kita buat kelas ilmu ni, lebih besar pahalanya daripada solat berjemaah. Duduk dalam majlis ilmu, duduk bersama dengan orang soleh ni lebih besar pahalanya daripada solat berjemaah. Bahkan solat berjemaah tu boleh ditunda, dilewatkan sedikit sebab ada majlis ilmu. Boleh dilewatkan sedikit sebab ada majlis ilmu. Keutamaan ilmu atas amal. Ilmu dulu baru amal. Ilmu nak hilangkan kejahilan, nak suruh kenal Tuhan. Sembahyang tu buah daripada ilmu. Tak cukup ilmu, macam mana nak beramal tadi? Dia ilmu dulu baru amal. Sebab tu duduk dalam majlis ilmu lebih besar pahalanya daripada solat berjemaah tu sendiri. Perbuatan solat berjemaah, solat tu wajib, cerita lain. Solat yang perbuatan berjemaah tu. Baik. Petanda orang yang mulia. Maknanya ibadat ni, banyaknya ibadat, banyaklah kemuliaan bagi dirinya. Malah ibadat, maka kuranglah kemuliaan bagi dirinya. Perbuatan orang yang berani melakukan kebajikan. Perbuatan orang yang berani melakukan kebajikan. Kenapa kebajikan kena berani? Sebab apa kebajikan disebut berani? Buat benda baik ini disebut berani. Sebab apa? Sebab bila buat baik ini, dia akan ada kesan sampingan dia. Sampingan macam mana? Sama ada akan ada orang yang tak puas hati dengan dia. Biasanya macam tu lah. Biasanya dia akan ada kesan sampingan, akan ada mata yang memandang sewa. Jadi orang yang buat baik ni dia berani. Ketika orang lain tak buat, dia seorang pergi ke depan tolong. Ada orang susah, dia seorang je pergi. Dia berani pergi. Dia akan menanggung risiko-risiko. Dia akan kehabisan modal. Dia akan kehabisan tenaga. Jadi dia berani mempertaruhkan diri dia sendiri untuk buat kebajikan. Baik. Pilihan orang yang waspada. Waspada tentang apa? Waspada tentang inilah. Waspada tentang bahaya-bahaya, ancaman-ancaman. Jadi nak mengelak daripada kena ancaman, kena bahaya dunia akhirat ni, maka dia kena buat taat. Jalan kebahagiaan dan jalan menuju ke syurga. Banyak Imam Ghazali sebut kepada kita apa itu ibadat. Jelas kan? Jelas sangat tu. Ibadat ni apa benda? Perkara-perkara yang bawa kita ke syurga. Perkara-perkara yang sebenarnya berat bagi kita. Tapi ianya merupakan kemanisan bagi orang yang soleh. Baik. Jerit perih hamba-hamba, macam-macam faedah manfaat daripada umur. Untuk menuju tujuan tersebut merupakan suatu perjalanan yang amat sulit, penuh liku-liku, halangan dan rintangan banyak sekali yang harus dilalui, cubaan yang selalu mengelilingi, pelbagai macam musuh yang harus dihadapi. Sedangkan orang yang mahu diajak untuk ibadat agar sampai kepada tujuan tersebut, bahkan mahu menolong orang pun sedikit. Nak buat ibadat tu punya payah. Mudah tak? Nak bangun tahajud susah. Kita nak melawan mengantuk, melawan gelap, melawan sejuk, melawan, inilah sebenarnya bantal je nak lawan je. Nak lawan bantal dengan tilam je sebenarnya. Nak pergi nak lawan mengantuk tu, pergi tengah gelap malam, orang duduk sedap tidur, kita bangun, ambil sembahyang, cerahkan mata,
Susah. Ya. Mujahadah yang sangat susah. Ya. Nak dapatkan tarawih 20 pun berperang kita dulu, nak ingat tak? Sampai kan Tok Imam pun terpaksa. Dia benda Tok Imam nanya dia nak lawan pengurusi nak 20. Tok Imam nak 8. Sebab senang suruh aku yang baca panjangnya. Tok Imam sedap lah. Lah dia tak tanya pengurusi dah, dia tanya jemaah. Jemaah sekalian, 20 ke 8? 8. Dia 8 lah. Tak tanya pengurusi dah. Pengurusi terpaksa sanggup lah. Taktik pandai juga Tok Imam pun. Ya. Susah nak buat banyak ni ibadat ni. Mujahadah, perlu kesungguhan, banyak halangan. Ya. Bahkan berbuka pula sedap. Nak banyak makan jadi berat. Itu pun halangan. Banyak. Ya. Cucu balik halangan juga jadi. Apa lagi? Musim buah. Takut durian ambil ke orang kan. Macam-macam halangan untuk buat ibadat, sama ada daripada dalam diri kita ataupun daripada luar diri kita. Kita tak sebut setan lagi ni. Sebut hak diri hak ni zahir dulu. Kalau setan tu banyak lagi. Yang batin, yang tak nampak, yang tersembunyi tu. Baik. Jadi dengan kepayahan-kepayahan inilah menyebabkan siapa yang dapat lawan payah ni, maka dialah yang berjaya. Dialah yang dapat kemanisan. Macam tadi sebut kan, nak buat payah ibadat ni kadang-kadang kepayahannya tak perlu kepada benda yang terlalu berat. Dia hanya benda tak sampai sekilo. Telefon sebiji je menyebabkan kita payah jadi ibadat. Betul? Tengok Facebook, baca WhatsApp berjam boleh. Tunggu bengkel kereta tak terasa sejam lebih tu bengkel kereta tu. Sebab apa duk tengok telefon? Bayang sejam lebih boleh 2 juzuk dah kalau mengaji. Kalau selawat boleh sejam boleh selawat Sallallahu alaihi Muhammad 1000 ni dalam 15 minit, dalam 20 minit. Jadi kalau sejam dapat 3,000, 4,000 paling kurang. 3,000 lah paling kurang selawat. Kalau sejam 3,000 dapat. Kalau sejam. Tapi sebab kita lebih memilih membaca WhatsApp yang tak mendatang pahala. Sebab banyak menunggu kan. Kita kan kadang ada menunggu kan. Menunggu tu, menunggu ni. Tapi menunggu kita diisi dengan telefon dah. Baik. Jadi telefon tu sebenarnya apa dia panggil? Nak jadi tagut pun boleh. Kan dulu istilah tagut. Istilah tagut. Ada pun kita panggil dajjal pun boleh juga. Sebab dia melalaikan kita, melarikan kita. Baik, memberatkan kita dengan ibadat. Sayyidina Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bis syahawati. Syurga itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan, dan neraka pula dikelilingi oleh perkara-perkara yang kesenang-senangan, syahawatin. Syurga, kalau nak ke syurga, banyak benda payah nak kena buat. Neraka, banyak perkara yang bersenang-senang, syahwat, nafsu syahwat. Jadi kalau benda tu senang, ingat balik. Kalau benda tu kita suka sangat buat, senang ikut nafsu syahwat ni, maknanya benda tu menuju ke mana? Suka tengok TV lama-lama, suka tengok telefon lama-lama, agak-agak benda tu nak bawa ke syurga ke bawa ke neraka. TV ni maknanya cerita hak tu lah. Kalau tengok TV Forum Perdana ke, tengok TV Ustaz Auni mengajar ke kan, ada TV sekarang ni kan, TV apa panggil tu, Android TV ni dia boleh tengok YouTube kat TV. Tak payah tengok kat telefon, kat komputer, laptop dah. Dekat TV pun boleh tengok dah. Boleh tengok YouTube. Jadi dekat TV kita dia panggil TV interaktif. TV kita tu kita boleh pilih nak tengok apa saja. Kalau dulu tak ada pilihan 1 2 3 1 2 3 3 2 1 ulah tu.
Cerita dulu nak. TV dulu. TV sekarang boleh pilih nak tengok cerita apa. Dekat YouTube tu, teknologi sekarang, dekat YouTube tu dia ada mikrofon. Kita tekan kat mikrofon tu, kita cakap dekat remote, Ustaz Kazim Elia. Dia pun tulis sendiri, tu sekali. Mana kita tak payah tekan pun. Dia baca suara kita tu, Ustaz Kazim Elia. Tu. Budak-budak lagi syok. Tekan, upi-upi. Keluar terus. Tak payah tarik, tak payah pandang meja budak-budak. Dia tahu dah, ni sini tengok abah dia buat tekan situ, cakap je kat remote. Remote Sony kan. Mana remote tu pun tak payah ada ABC dah remote tu. Kan? Cukup cakap kat remote, ada dia punya mic sensor tu. Teknologi sekarang. Maknanya kita boleh pilih nak tengok apa. Kalau dulu kalau dulu samalah. Tu beza. Baik. Jadi kalau senang-senang itu banyak dekat dengan neraka. Kalau payah-payah ni banyak dekat kepada syurga. Maknanya kepayahan mujahadah dalam ibadat itu dekat kepada syurga. Kesenang-senangan bermewah-mewah dengan dunia itu dekat dengan neraka, nafsu syahwat. Baik. Kemudian nota kaki yang 62, Al-Hakim, Imam Al-Hakim dalam riwayat ini beliau menghukumkan sanadnya sahih, hadis tentang tentang inna nazara ila mahasini tadi, melihat tempat yang elok pada tubuh perempuan itu seperti panah iblis. Baik. Jadi hadis ini menurut Al-Hakim sahih. Siapa Al-Hakim? Beliau adalah Abu Abdullah An-Naisaburi, terkenal dengan nama Ibnu Al-Bayyi, pengarang kitab Al-Mustadrak, ulama hadis terkemuka, banyak kitab dalam ilmu hadis, antaranya Al-Ilal wal Amali, Ma'rifah Ulumul Hadis dan lain-lainnya. Menjawab jawatan qadi di Naisabur pada tahun 359 Hijrah, meninggal pada tahun 405 Hijrah. Maknanya Imam Al-Hakim tadi, dia ni tergolong ulama salaf ke ulama khalaf? Soalan saya. Salaf ke khalaf? Dia meninggal pada tahun 405 Hijrah. Khalaf. Sebab dah lebih 300 tahun. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebelum itu sanadnya sahih. Dalam satu hadis lain Nabi pun ada sebut hadis yang lebih kurang sama. Innan nazrata sahmun min sihami iblisa masmumun man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatu fi qalbih. Sesungguhnya melihat kepada tempat yang elok pada tubuh perempuan. Mana tempat yang elok pada tubuh perempuan? Tempat yang mendatangkan syahwat. Ada orang tengok betis pun syahwat dah. Ya, mana tempat. Sebab tu dalam fiqh tubuh wanita ni semua aurat kecuali wajah dan tapak. Bukan tapak tangan saja, makna seluruh inilah tapak tangan ni lah. Pergelangan tangan, sebab apa tangan tu nak buat kerja, tutup juga nanyalah. Wajah ni sebab nak kena mandang, nak kena cam. Kalau semua sama, pakai topi sama, nak cam macam mana? Mana satu Rasidah, mana satu Fatimah? Tak tahu. Baik, kena ada cam. Baik. Adalah anak panah daripada anak panah iblis yang beracun. Sesiapa yang meninggalkannya kerana takut kepadaku, aku akan menggantikannya dengan iman yang dia akan merasakan kemanisan di dalam hatinya. Siapa yang meninggalkan memandang kepada wanita pada tempat-tempat yang sedap dipandang tadi, maka Allah akan gantikan kepadanya kemanisan di dalam hatinya. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Baik. Daripada Sayyidina Abu lagi, Nabi Isa bersabda,
an-nazratu tazra'u fi qalbi syahwatan wa kafa biha li sahibiha fitnatan. Pandangan boleh menimbulkan rasa berahi di hati, dan ia sudah cukup untuk menjadikan tuannya mendapat fitnah. Ni kata Nabi Isa. Baik, hadis Nabi Isa ni disebut hadis ke tidak? Tak disebut hadis. Tidak menjadi sumber syariat kita, tidak jadi sumber, cuma dipenguat saja. Dipanggil dalam istilah fiqh syar'u man qablana, syariat sebelum kita, yakni syariat, undang-undang, aturan yang Allah turunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, makna nabi-nabi lain. Baik. Jadi kalau ada pun kata-kata Nabi Isa, iaitu seperti mana yang mungkin ada rahib-rahib kan, ataupun padri kan, yang dulu daripada agama dahulu, mereka bila masuk Islam, mereka bawa balik apa yang diajarkan oleh Nabi yang terdahulu. Dia bawa balik saja dengan ilmu dia. Baik. Tetapi tidak menjadi sumber hukum untuk umat Islam. Tidak jadi, dia hanya membantu saja. Baik. Daripada Sayyidina Abu Hurairah, kita tengok pula siapa Abu Hurairah. Abu Hurairah. Hurairah tahu apa dia? Kucing lah. Bapak kucing. Siapa yang bagi gelaran ni? Nabi sendiri. Sebab apa? Dia ni suka bawa kucing dalam jubah dia, dalam tangan dia. Jubah dia tu jenis buka luas panjang, dia punya bukaan bulatan dia tu. Dia boleh letak sorok anak kucing dalam. Dia bukan bapak kucing, anak kucing. Bapak kucing berat juga anak kucing lah. Baik. Abu Hurairah, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dengan jumlah hadis kira-kira 5,374 hadis. 5,374 hadis. Memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah. Maknanya di Mekah ke di Madinah? Ke-7 Hijrah. Mekah ke Madinah? Dia memeluk Islam pada 7 Hijrah. Mekah ke Madinah? 7 Hijrah. Madinah lah. 7 Hijrah. Pada tahun 7 Hijrah. Maknanya dan dia dah 3 tahun dengan Nabi. Dia dah 3 tahun dengan Nabi. Masuk Islam tu khidmat dengan Nabi. Tapi dia yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau kiranya patut Sayyidina Abu Bakar lah orang pertama masuk Islam. Orang pertama Sayyidina Khadijah, nombor 2 Abu Bakar, nombor 3 Sayyidina Ali. Kira nombor 1 Sayyidina Abu Bakar, kira nombor 1 lah tu. Sebab kalau kira malam tu Sayyidina Khadijah masuk Islam, pagi esok tu Sayyidina Abu Bakar lah. Lepas balik daripada Gua Hira tu. Lepas mula-mula dapat wahyu tu. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis ni 3 tahun je dengan Nabi. Allah atur. Allah atur. Tidak semestinya lama tu ataupun murid tua tu dia jadi yang paling banyak pula mengajar. Tidak semestinya. Kadang-kadang dia ada tanggungjawab lain. Bukan kata Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, tak tahu. Tidak. Sayyidina Umar ni masuk tahun ke-6 nubuah ke 7 nubuah, saya tak ingat. Tahun ke-6 tu silap. Kenabian. Maknanya Nabi umur 46 tahun. Sayyidina Umar dah masuk Islam. Kalau Nabi Sayyidina Abu Bakar umur 40 lagi. Baik. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis memeluk Islam pada tahun ke-7 Hijrah, tahun terjadinya perang Khaybar. Panggilan kunyah dia atau panggilan gelaran dia Abu Hurairah, bapa kepada anak kucing, adalah daripada Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda melihatnya membawa seekor kucing kecil pada bajunya. Meninggal pada tahun 57 Hijrah di Aqiq. Baik, satu hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli ibni Adam hazzuhu minaz zina, fal 'ainani tazniyani wa zinahuma an-nazar, wal yadani tazniyani wa zinahuma al-batshu, wal rijlani tazniyani wa zinahuma al-mashyu, wal famu yazni wa zinahu at-taqbilu, wal qalbu yahummu
wa yusaddiqu dhalikal farju aw yukadzibu. Baik. Setiap anak Adam itu ada bahagiannya daripada zina. Nabi kata, kedua-dua matanya berzina, dan zina keduanya adalah dengan cara melihat, yakni kepada sesuatu yang haram. Zina mata melihat perkara yang haram. Kedua tangannya berzina, dan zina kedua tangan itu adalah dengan memegang kepada sesuatu yang haram atau menggunakannya secara salah. Zina tangan, pegang benda haram. Pegang benda haram. Benda haram ni haram pegang ke haram makan? Haram pegang. Pegang babi berdosa ke tidak? Tak berdosa. Tak berdosa. Nabi tak bagi makan je. Maknanya haram makan, bukan haram pegang. Cuma kalau pegang kena basuh. Beza tu. Maknanya kalau pegang Nabi ni, pegang babi ni tak berdosa. Hukum dia harum je. Pegang babi ni. Tapi kalau pegang main-main berdosa jadinya. Buat main-main hukum. Kalau pegang contoh babi tersepit ke, tersentuh babi ke, dia jatuh pada najis. Dia tak jatuh pada dosa. Hak berdosanya kalau pegang perempuan, tu jelas berdosa. Kena faham ni. Baik. Cuma berdosa ni, benda ni masih lagi dalam kira-kira khilaf para ulama. Aula mastumun nisa, dia di situ. Dia punya khilaf di situ. Pegang itu, adakah pegang yang membawa syahwat ataupun pegang kebiasaan yang tidak ada mengundang apa-apa. Contoh, bila kita masuk dalam kenderaan macam bas ke apa, tersenggol, terpegang, bukan terpegang, ni kulit kita gitu jelah kan. Adakah itu dikira berdosa? Kalau dalam fiqh tambah lagi, adakah itu dikira dia batal sembahyang? Itulah yang berbeza di kalangan para ulama. Dia ada perbezaan di situ. Ya, sentuh perempuan muda yang umur 17, 25, 30 dengan perempuan yang umur 70, sentuh dia, beza juga hukum situ. Ada beza juga hukum di situ. Baik. Kedua kaki itu berzina, dan zina keduanya adalah dengan berjalan ke tempat yang haram. Mulut berzina, zinanya dengan mengucap sesuatu yang haram. Hati menginginkan sesuatu dan kemaluan akan membenarkannya, iaitu dengan melakukan zina atau mendustakannya dengan tidak melakukannya. Hati berzina, yakni berkeinginan terhadap benda tu. Buat tak buat, tu nombor dua dah. Hati pun ada zina dia, ada keinginan syahwat. Baik. Itu Nabi sebut riwayat Imam Muslim dan Al-Baihaqi, yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah tadi. Maknanya setiap anggota badan anak Adam ini dia ada zinanya yang tersendiri. Baik. 65. Baik. Imam Muslim adalah seorang penghafaz hadis yang ternama. Lahir di Naisabur, sekali sama dengan Imam Hakim tadi, pada tahun 204 Hijrah. Maknanya tergolong daripada kalangan ulama salaf. Para ulama sepakat atas imamnya dalam hadis dan kedalaman pengetahuannya tentang periwayatan hadis. Meninggal di Naisabur pada tahun 271 Hijrah ketika umur 55. Imam Baihaqi juga ulama hadis yang terkenal, berasal daripada Khurasan, desa kecil di pinggir kota Baihaq. Penulis kitab yang terkenal antaranya As-Sunan Al-Kubra berupa 10 jilid. Meninggal di Naisabur, Iran pada 10 Jamadil Awal 458 Hijrah. Jadi Baihaqi ni lewat ke dia sikit, ulama khalaf. Baik. Dalam hadis lain, Rasulullah pun bersabda dengan hadis yang lebih kurang sama, Inna Allah kataba ala bini Adam hazzahu minaz zina
adraka dhalika la mahalata fazinal ainin nazaru wa zinal lisanil mantiqu wan nafsu tamanna wa tashtahi wal farju yusaddiqu dhalika kulluhu wa yukadzibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis bahagian daripada zina ke atas setiap anak Adam. Dia akan mendapatinya tanpa terkecuali. Mata zina, mata adalah dengan melihat, dan zina lidah adalah dengan bercakap. Nafsu dengan bersyahwat. Kemaluan membenarkan apa itu semuanya atau mendustakannya. Baik, itulah yang disebut sebagai zina pada anggota kita. Baik, sikit lagi. Maka hadis yang kita baca tadi menunjukkan bahawa zina itu berawal, nombor satu sekali, berpunca daripada mata. Baik, menjaga anggota untuk menerima anugerah daripada Allah. Kamu hendaklah memerhatikan semua anggota badanmu dengan merenung apakah perbuatan yang sepatutnya dilakukan dan apakah anugerah yang diharapkan daripadanya, supaya kamu dapat menjaganya sesuai dengan anugerah yang diharapkan itu. Oleh itu, jika anugerah itu sangat besar, maka perlulah kamu menjaganya dengan cara yang lebih bersungguh-sungguh. Baik, jadi setiap anggota badan ini perlu kita renung kembali, lihat kembali, dan tetapkan bagi anggota badan kita ni apakah perbuatan yang perlu dilakukan, apakah yang perlu dia jaga. Kerana setiap daripada perbuatan kita, bila ada penjagaannya, maka dia akan mendapatkan anugerah-anugerah. Anugerah ni apa dia? Hadiah daripada Allah lah, atas sebab mujahadah kita menjaganya. Macam tadi contoh paling mudah. Mujahadah kita jaga mata, maka Allah anugerahkan apa dia? Kemanisan dalam ibadat. Itu satu contoh. Baik. Kalau mujahadah kita menjaga makanan, apa kesan dia? Akal jadi tajam, hati jadi cerah, badan jadi sihat. Itu anugerah yang Allah bagi. Ringan buat ibadat sebab daripada makanan. Tapi makanan kita ni nugget, budak-budak kan makan nugget, makan ring-ring, makan Mami Monster, makan apa Twister, makan apa lagi, cekedih-cekedih lah, makan KitKat, makan Milo. Semua benda ni kalau perasan menyebabkan budak kita sekarang ni lembam. Dari sudut agama ni sangat lembam, sangat lambat jadi sosok. Kalau anak tadi makan makanan yang tak kena bahan kimia, makan makanan hak kelih rumah je. Kalau Nestum pun mak dia picit pisang. Panggil apa? Bukan picit, panggil apa? Lenyek lah. Lenyek pisang, lenyek betik. Pisang, betik, ubi, makan ke anak tak ada gigi. Tapi sekarang ni macam-macam dah masuk tu. Masalah sekarang ni kadang-kadang bukan masalah budak, masalah mak. Mak mengidam, bawa anak merah lagi pergi Starbucks. Betul. Dah dia waktu muda dia duk main benda tu, duk tengah-tengah berkawan dengan, bila dah kahwin pun lekat ke benda tu. Cikgu-cikgu lah, cikgu-cikgu satu hal lagi, cikgu-cikgu lah. Bila ada je kedai baru buka, dia viral sama-sama buat dia. Saya dah try kedai ni, jom kita try. Lain pula. Bukan satu sekolah ni, satu PPD ni. Dia berebok tu. Sebab kawan ni berangkat kan ni, ni kawan ni, ni kawan ni. Cikgu-cikgu kan. Pakat try semua. Dia bukan kira halal haram, kira sedap tak sedap sekarang ni. Betul? Jadi anak dia mengikut mak dia mana pergi, ayah dia mana pergi, dia mengikut. Hak malangnya tadilah hak budak-budak kecil ni depa tak cukup lagi antiviral, antibody. Antibody badan nak menahan benda-benda macam ni tak cukup lagi, tak kuat lagi. Awal-awal lagi duk sumbat benda ni dah. Sebab itulah ramai. Lepas tu duk kata apa panggil penyakit-penyakit ni, lambat belajar ni apa ni? Autisme lah, Down syndrome lah, Down syndrome DNA.
Dia daripada dalam lagi, dalam perut lagi, ada luar ni. Autisme, penyakit mental, hyperaktif, apa lagi, kemuruk, macam-macam budak-budak dah kena tak, benda-benda macam tu. Anak saudara saya 2 orang, sebut adik sendiri kan, tak apalah dia tak ada sini. Sebab mak ayah ni nak mudah, nak suruh budak diam, bagi telefon. Dia bagi telefon. Nak suruh diam, bagi telefon. Ayah mak boleh buat benda lain, boleh dia main telefon dia hak satu lagi ke. Rosak punah otak budak tu. Kesan dia apa dia? Saya tengok sendiri budak tu 2 cakap tak reti lagi. Umur 2 tahun lebih. Kami 3 beradik laki, maknanya bini masing-masing lah hak beranak tu, bukan kami. Nah, tahun sama, beza 3 bulan 3 bulan. Anak saya paling antara 3 ni paling terakhir. Maknanya hak ni bulan 2, yang ni bulan 5, anak saya bulan 7. Nah, lewat dia ni. Tapi dalam ramai-ramai ni 2 ni hak pertama ni cakap pun tak reti. Panggil mak ayah, mak panggil pun nama tak paling. Sebab apa? Dia ada dunia dia dengan telefon. Kejap-kejap dia main pusing tangan, dia main joget-joget gitu. Bila bunyi TV cerita dia selalu tengok tu, baru dia bangun. Kalau orang panggil dia tak tahu. Apa panggil penyakit? Itulah. Ya. Penyakit ni lah, penyakit rosak di otak, dia tak boleh nak kembang sebab kena gelombang telefon ni. Ya. Anak saya ni, hak nombor 3 ni, anak saya hak tahun ni, bagi saya tak ada contoh, cerdik sangat pula. Cerdik sangat pula. Dia boleh bercakap 2 tahun, baru masuk 2 tahun, bulan ni baru tahun. Yang saya nak gelak, nak suka ni. Sebab dia nak apa, dia boleh minta. Nak susu, Abi nak susu, Umi nak susu. Dia panggil abang dia nak marah, dia marah. Dia boleh bercakap banyak perkataan dia. Yang paling gelak saya takut nak ni, selipar aku pun selipar aku. Aku siapa pula ajar aku ni? Biasa nama dia Ilman, patut panggil Ilman. Selipar mana selipar man? Biasa macam tu kan. Kasut mana kasut man? Kasut aku mana? Seluar aku mana? Abang dia ni ajar ni. Kan? Tapi maknanya dia boleh faham, dia boleh buat ayat. 2 tahun. Banding dengan sepupu dia tadi yang tahun sama, yang lebih tua pada dia, nama sendiri pun tak kenal. Nak panggil Umi Abi pun tak kenal lagi, tak boleh lagi. Sebab apa? Duk main telefon tadi. Nak kata apa? Tapi itulah punca rosaknya. Ini contoh daripada keluarga saya dekat, paling dekat ni. Hak lain. Lepas tu bila pergi sekolah, dia susah nak untuk mengingat. mana berjaya lah kan. Berjaya apa buat tu. Kadang-kadang nak penuh ni begitu je cara dia. Tuhan tak kenal. Mak bapak sendiri tak kenal, nak kenal Tuhan macam mana? Mak bapak sendiri tak kenal semua. Anak saya tadi, bila saya letak dalam buai, ngatik sendiri. Dia nak tidur, la ilaha illallah, dia buat sendiri, bukan kita mak buat. Dia pejam mata, la ilaha illallah, dia buat sendiri. Biasa kita duk buat ayun tu, kita yang apa ngatik, panggil ngatik lah, buat kat dia. Dia buat sendiri lah. Kami saya buat dah. Tapi tinggal duduk tepi dia sikit lah, biar ada orang tu ya. Macam dia tidur, Beza kita bagi telefon dengan kita tak bagi telefon, tu pun dah beza sangat dah tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi contoh tu ayah-ayah sekalian boleh tengok sendiri dengan generasi anak kecil kita sekarang yang rosak sebab benda-benda ni sahaja. Belum cerita bab makan, tapi makan banyak rosak lah. Macam tadi lah, anak merah dah bawa pergi Starbucks, anak merah dah pergi rata-rata. Kalau dulu pantang tak, orang tua macam mana, ibu-ibu dulu pantang tak, pantang keluar rumah tu, paling keluar rumah pun pergi klinik tu je. Ni tak,
Dah kan 3 hari dah Luar rumah naik pula, naik aircon safe, naik tu tingkat 2 tu. Kalau kami kat Kelantan dia panggil Pantai Timur, Aircon Jaya kan. Dia tak ada lift. Naik ke atas, tingkat atas. Wih lah, anak orang bulan ni. Apa bulan lagi? Masya-Allah, pening kepala saya. Payah ke merah-merah lagi bawa naik atas. Ya Allah. Mok lah naiknya, bukan bapak naik, mok naik sekali. Apa ni? Tak ada langsung. Tak ada langsung. Itu yang urat apa semua rosak habis tubuh. Rosakkan tubuh saja, rosak minda lagi. Anak-anak kecil didedahkan dengan gelombang-gelombang elektronik, merosakkan dia punya sistem-sistem saraf-saraf perkembangan semua ni rosak habis. Maka macam mana bila rosak akal, macam mana nak kenal Tuhan, nak kenal apa? Tak ada dah tu, payah dah tu. Ya. Jadi siapa yang ni akhirnya generasi ni macam mana nak bawa negara dengan lebih baik, macam mana nak kekalkan keilmuan Islam kalau generasi macam ni. Betul tak? Ya, tu bahaya sangat. Baik. Untuk itu kaki diharapkan untuk berjalan ke dalam kebun dan di dalam mahligai di syurga. Tangan diharapkan dapat memetik buah-buahan dan dapat mengambil minuman di dalam syurga. Begitulah juga dengan anggota-anggota lain. Ni kalau Tok Guru ajar ni, dia lain rasa ni. Kalau Tok Guru tu ni, saya ni Tok Guru jadian. Tok Guru betul dia sebut macam mana cerita kaki. Bila tengok kaki, harapan kita kaki kita ni berjalan-jalan dalam syurga. Pijak permaidani syurga, duduk dalam mahligai. Pijak atas rumput syurga tu warna putih, warna hijau tu macam mana? Hijau syurga macam ni lah ni. Hijau syurga ni. Hak muda ni banyak hak muda. Bukan hak tua ni, hak muda ni. Macam mana color dia? Color dia color yang cantik, cemerlang. Lepas tu tangan kita duk bayang. Bila ada dalam kitab, Tok Guru saya sebut di mulut dengan saya, di depan saya sebut mulut. Tapi bila kita baca kitab, sebiji apa hal dia sebut. Tangan ni bayangkan, tangan kita duk pegang, duk petik buah syurga. Macam tu. Tangan kita ni memetik buah di syurga. Tapi kalau atas dunia tangan ni buat benda hak karut-karut, agak-agak dapat petik kan tidak? Memetik buah di syurga. Bayangkan. Memetik, kalau memetik atas rumah kat dunia ni, petik dia nak kena galah lah, nak kena apalah, nak kena jungkit lah. Tidak, ni petik dalam keadaan mudah. Maknanya depan muka, ambil itu. Tak payah nak berjengkit, tak payah. Ni, ambil. Ya, itu tangan. Baik. Begitulah juga anggota badan yang lainnya. Bila duduk atas dipa ataupun apa gitu, tahta, dia ada tahta dah. Nak tahta ke piala ke apa semua, itu semua benda-benda syurga. Cuma sebab benda ni pun ada cerita daripada cerita Samawi. Ada umat-umat terdahulu pun tahu kisah syurga ni macam mana. Maka sebab itu bila raja duduk kat singgahsana macam mana, bila raja orang kaya, dia minum daripada piala-piala. Sebab dia ambil contoh daripada kehidupan dalam syurga. Baik, sampai sini saja muka surat 34. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala miftahi babi rahmatillah adana ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimani bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.